Dah, saya bagi tahu ni bukanlah kerana untuk riak atau takbur, tapi alhamdulillah. Pempengaruh media sosial dan usahawan terkenal, Hafiz Muhammad menyatakan dia sudah menarik balik atau take out video cium batu Hajar Aswad dari Instagram IG. Ia susulan pelbagai kritikan dan kecaman yang diterima daripada pengguna media sosial. Masya Allah, saya terima DM semua baik-baik. Di media sosial, ada pandangan yang baik dan ada yang sebaliknya. Lihat dan dengar apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum. Alhamdulillah untuk video cium batu Hajar Aswad tu, saya dah take out dah. Saya cerita sikit lah. Semalam sebelum saya share video tu, sebenarnya saya dah minta dah pendapat beberapa orang. Alhamdulillah pendapat mereka positif. Dan bila saya share video tu, sejam, 2 jam yang pertama tu, Masya Allah, DM semua banyak yang positif. Ada yang tengok, ya Allah, keinginannya nak pergi, ya Allah, rupanya situasi dia macam ni, kena prepare diri daripada sekarang, fizikal dan mental. So sebenarnya ada pendapat-pendapat juga yang saya tanya semalam Hafiz, semuanya bermula dengan niat. So niat saya sebenarnya bila saya share perkara tu, yang pertama adalah saya bagi tahu ni bukanlah kerana untuk riak atau takbur, tapi alhamdulillah Allah jemput ke sini lebih daripada 7 kali. Dan dalam lebih dari 7 kali tu saya sampai ke sini semuanya dengan tim. Setiap tahun saya akan bawa staff saya akan buat pasukan-pasukan saya untuk sampai ke sini. Tim-tim saya bukan orang senang, ramai orang susah untuk sampai ke sini berkali-kali, tak tahu lagi bila rezekinya. Jadi bila mereka ada rezeki, saya bawa datang ke sini, saya selalu terapkan perkara ni. Tim, bila sampai ini apa yang saya selalu pesan sebelum bergerak ke bumi Allah ni, saya bagi tahu tim di bumi Allah ni, jangan tengok food hunting saja, jangan tengok jangan fikir kita akan solat masuk solat di dalam masjid saja, tapi ada perkara-perkara lain. Cubalah usahakan untuk pergi, cuba manfaatkan, cubalah pergi solat ke dalam Masjid Ismail, cubalah cium batu Hajar Aswad, cubalah solat di depan Kaabah itu. Walaupun kadang-kadang dia suka. Kenapa saya bagi tahu macam tu? Sebab saya tak nak mereka nanti bila pergi ke sini dan balik dia rasa ralat. Itu yang pertama. Saya tak nak dia orang rasa ralat. Bila berbalik saja ke Malaysia, dia orang rasa alah ruginya tak cium batu Hajar Aswad, alah ruginya tak dapat solat Haji Ismail. Sebab apa? Sebab takut bila tengok situasi-situasi tu, ramai orang di area batu Hajar Aswad, ramai orang di dalam Masjid Ismail, ramai orang. Jadi perasaan tu takut sehingga kan mereka balik ke Malaysia nanti mereka rasa ralat sebab tak dapat beribadah ataupun pergi ke tempat tu. So jadi setiap tahun bila saya bawa tim 2 hari ataupun 3 hari pertama di Mekah, kerja saya dah macam mutawif sebenarnya. Pagi selepas subuh saya akan bawa tim saya. Ini apa yang saya buat selama ni. Bila pergi ke sini, saya akan bawa tim. Pada selepas subuh saya akan bawa tim untuk cium Hajar Aswad. Tak kisahlah perempuan atau lelaki, saya akan bawa pergi ke cium ke Hajar Aswad. Saya akan tengok, bawa mereka pergi ke Haji Ismail, supaya mereka dapat puas. Macam alhamdulillah tim-tim kat sini semua dapat cium batu Hajar Aswad, dapat pergi Haji Ismail. Jadi mereka balik bukan balik dengan orang kata apa, rasa ralat tu. So selama 7 tahun saya ke sini tak pernah lagi saya share video semalam. Sebab saya mula-mula saya rasa, saya ingatkan video tu ialah untuk saya jadikan kenangan. Jadi kenangan dan boleh wujudkan keberanian juga kepada sahabat-sahabat saya untuk datang ke sini. Maksudnya bila saya sampaikan video semalam, dia orang dah be prepare. Oh, ini sebenarnya bumi Allah ada cabaran-cabaran untuk beribadah. Wah, kena prepare daripada sekarang, fizikal dan mental, supaya tak takut. Bila aku sampai je ke bumi Allah, aku boleh pergi ke batu Hajar Aswad, aku boleh pergi Haji Ismail. Walaupun benda tu sunat, aku tetap juga nak cuba. So itu sebenarnya niat saya awal, saya nak sampaikan, wujudkan keberanian kepada dalam hati sahabat-sahabat untuk mencuba. Dan saya tolong tim tu, yang kalau awak tengok dalam video tu, saya tolong tim, bukan saya nak jadi hero, tak. Tapi hopefully benda tu boleh dicontohi oleh tim-tim saya juga. Jadi macam saya kata, tim saya orang susah, mungkin
pada ketika nanti mereka mampu untuk bawa jemaah-jemaah lain, anak-anak yatim, ataupun boleh bawa staff-staff diorang juga, satu hari nanti bila diorang sampai, diorang juga boleh bertindak macam apa yang saya buat, lead mereka untuk sampai ke tempat-tempat tu, supaya orang lain juga tak rasa ralat bila tak dapat buat. Memang ini perkara yang sunat bagi saya. Kalau memudaratkan tak payah, tapi apa yang saya terapkan kepada pasukan-pasukan saya adalah cubalah. Mencuba kita tak tahu, cubalah. Bila ada rezeki insyaAllah akan ada bila ada usaha itu. Walaupun kita tengok dalam keadaan ramai macam tu, jangan panik, cubalah, usahalah. Tapi orang yang lead tu harus pakar, harus tahu macam mana saya elok-belok dia, tak menyakitkan orang lain dan sebagainya. Kalau awak tengok video semalam tu, saya tahu mana nak masuk, macam mana nak masuk, dan masuk dengan cara tidak menyakitkan. Yang saya dekat atas tu bukan saya marah-marah tu, saya cuba bagi tahu sebab kat dalam tu bising sebenarnya. Saya bagi tahu, Haji, sabar, jangan, don't push. Women and kids here tu maknanya bukan tim saya saja. Dekat depan tu banyak lagi orang perempuan yang berani sangat-sangat, yang tak ada orang lead, diorang pergi seorang-seorang, lemas. So grup saya ni ada perempuan, kira saya lead dan ada tim belah beberapa backup, tapi yang kat depan tu sebenarnya ramai orang perempuan. Jadi kat situ saya nak memperlihatkan kepada sahabat-sahabat semua, insyaAllah jangan takut untuk mencuba, walaupun perkara itu sunat. Dia banyak perkara-perkara lain lagi kita boleh buat. Buatlah tawaf dan sebagainya kan, benda-benda yang wajib, umrah dan sebagainya, itu hanya sunat. Tapi cubalah supaya kita tak rasa ralat bila balik ke Malaysia. Aku tak dapat orang tanya kan, aku tak dapat cuma Ismail, ramai orang lah takut. Sebab benda tu pernah terjadi. And lagi satu, maafkan saya jika video yang saya kata kenangan tu mewujudkan banyak perception kepada sahabat-sahabat semua. Sebenarnya video tu adalah, bila saya share, dia ada satu kenangan untuk tim-tim saya. Saya tak tahu mereka ni satu hari nanti bila mereka senang, saya tak tahu sama ada diri ini dilupakan ataupun tidak. Jadi bila mereka lupakan saya satu hari nanti, saya harap video tu lah, kenangan tu lah akan menjadi asbab yang mana mereka akan tengok wujud rasa rindu, rasa sayang pada saya, isteri dan company ni, Aina ni. Dan satu hari nanti juga, bila mereka tengok video tu, wujud satu keberanian, okey, Abang Hafiz pernah buat macam ni, dan aku nak juga bawa staff-staff aku. Bila dah senang nanti, bawa staff-staff aku, lead mereka dapat buat perkara-perkara ni. So itu niat awal saya. So Alhamdulillah pagi ni, kalau aku macam kat sini sekarang tengah pagi, ada juga beberapa ustaz yang kontak saya. Perception mereka berbeza-beza. Jadi ada yang cakap, Hafiz tak payah take out lah video tu, tak payah take out video tu. Sebab benda tu kalau orang faham dia macam tu lah. Kalau dia faham dia baik-baik lah. Sebab niat awak adalah awak protect a woman, try protect a woman, tunjuk cara nak pergi ke situ. Ada yang lagi satu ustaz adalah, Hafiz tak apalah, dah banyak perception tu, perception orang kita tak boleh kawal. Walaupun niat awak baik, tapi better awak take out lah. So saya decide untuk take out. Sebab saya nak menjaga keharmonian di saya punya social media. Bukanlah saya tak fikir waktu saya share tu, tapi macam saya kata tadi, feedback yang saya dapat positif, yang saya tengok pun, sebab saya yang faham apa yang saya share kan, niat saya faham. Jadi saya rasa semua tak ada apa-apa. Dan bila saya check komen sejam ke 2 jam, semua komen yang baik-baik. So saya rasa tak ada apa-apa isu. Tapi yelah, manusia ada pemikiran dia sebaliknya. Perception orang kan berbeza-beza. Jadi saya rasa daripada orang berterlagah tentang pendapat atau perception, apalah, saya take out. Tapi niat saya bukanlah kerana konten dan sebagainya. Kalau awak tengok ada orang yang record tu semua, kami fokus ibadah. Sebenarnya bila buat benda tu, bukan kita nak buat konten sampai ibadah yang lain terabai, tidak. Benda tu dibuat selepas kita tawaf sunat, kita buat umrah, kita solat duha, kita solat di Ismail dan sebagainya. Yang wajib semua kita selesaikan, yang barulah kita pergi ke perkara-perkara yang sunat. Jadi benda tu dirakam oleh pasukan saya atas dasar kenangan. Video tu di mana, kamera tu di mana, itu tim saya punya, orang kata dia ambil. Saya just fokus menjaga keselamatan tim-tim saya yang saya bawa. Dan Alhamdulillah tidak ada apa-apa yang memudaratkan diri. Tim-tim saya keluar dengan selamat. Cuma saya lah sakit pinggang sikit. Yelah kan kita terpaksa tahan orang kan. Kalau saya tak tahan, tak block, tak protect, habis tim-tim saya yang perempuan tu lemas tu kan. So saya harap
Alhamdulillah, saya tak nak orang kata apa mengulas panjang secara detail kerana saya rasa saya hamba Allah yang lemah, tak ada ilmu sangat, kepakaran sangat. Saya hanya buat perkara yang saya rasa perkara ni bermanfaat. Tapi bila wujudkan banyak perception, it's okay, saya take up. Jadi sahabat-sahabat semua, insyaAllah dekat komen-komen kat bawah ni pun saya harap janganlah kita bergaduh-gaduh lagi. Jangan pula kan awak komen kat bawah, itulah siapa suruh post. Saya dah take up dah pun. Saya dah take up dah pun. Saya harap kita boleh bersahabat dengan baik. InsyaAllah jaga diri, jangan lupa makan. And insyaAllah saya doakan yang saya kat bumi Allah ni, saya doakan awak semua semoga ada rezeki sampai ke sini. Sampai ke sini dengan keberanian, sampai ke sini dengan satu niat, ada keberanian, ada hati, ada keikhlasan, dan insyaAllah ibadah akan diterima semuanya. Doakan saya juga supaya hati saya sentiasa dijaga. And saya tak marah siapa-siapa yang komen yang agresif, dan saya tak marah. Saya tahu awak punya perception berbeza-beza. Saya faham keadaan tu, dan saya minta maaf sangat-sangat jika ada melukakan mana-mana pihak. Niat saya berkongsi pada saya itu adalah manfaat, cuma ada banyak perception. Dan terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah nanti lepas saya selesaikan ibadah ni semua, saya nak update juga kan. Semalam saya dah bagi tahu saya nak bagi satu tiket umrah. Tak ada buat kontes apa-apa pun, saya nak bagi tiket umrah. Nanti lepas selesai ibadah ni semua, saya update pasal satu tiket umrah tu ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Kejayaan demi kebahagiaan.